Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pagi ini kita sambung lagi bicara kita daripada kitab Tauhid, dan kitab yang kita gunakan untuk membicarakannya ialah kitab Syarah Jauharatul Tauhid. Dan sebahagian daripada sahabat-sahabat yang mengikuti kelas pengajian pondok ini, saya rasa sudah memiliki kitab tersebut. Dan pada hari ini kita akan membaca kitab ini pada hujung, iaitu perenggang yang terakhir daripada halaman 12, dan kita akan membaca keseluruhan halaman 13 dan sebahagian daripada halaman 14. Moga Allah Subhanahu Wa Taala merestui usaha kita ini dan membantu saya dan tuan-tuan untuk memahami apa yang telah ditulis oleh penulis kitab kita ini. Untuk imbauan mengenai kelas yang lalu, di mana dalam kelas yang lalu kita sudah selesai membicarakan mengenai apa yang dimaksudkan dengan iman, di mana iman itu diertikan dengan makna at-tasdiq, iaitu membenarkannya. Kemudian pengarang kita membezakan pandangan iman itu dari pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga pandangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu mengenai apa yang telah kita bincang dalam kelas yang lepas. Adapun pada pagi ini, Tuan Syekh meneruskan perbincangan mengenai mukaddimah ilmu tauhid ini, membicarakan pula tentang Islam. Mari kita baca apa yang ditulis oleh Tuan Syekh dalam matan As-Sanusi ini, di mana beliau berkata, wal islama ushrahanna bil amal. Mithalu hadha al-hajju was-salatu wa kadha siyamu fadri waz-zakatu. Yang bermaksud, Islam itu engkau tafsirkan dengan amal seperti apanya naik haji ke Kaabahullah dan mengerjakan sembahyang 5 waktu. Demikianlah puasa pada bulan Ramadan, maka engkau ketahuilah kata itu, dan demikian lagi memberi zakat. Jadi Tuan Syekh menyatakan kepada kita, apabila kita berbicara tentang iman, ianya berkait dengan apa yang ada di dalam hati kita. Maka sebab itulah tidak hairan pengertian iman itu hanya sepatah perkataan sahaja, iaitu membenarkan, ataupun disebut juga dengan al-iz'an, iaitu membenarkan beserta dengan akur apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun apabila membicarakan tentang Islam, ianya lebih kepada sesuatu yang bersifat kita lakukan apa yang telah kita akuinya dalam persoalan iman tadi. Jadi seolah-olah Islam itu ialah suatu manifestasi, suatu gambaran, suatu penjelmaan zahir terhadap apa yang kita imaninya dalam hati kita. Jadi oleh kerana kita mengimani bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan kita, Baginda sallallahu alaihi wasallam itu rasul kita, Al-Quran itu ialah kitab kita, malaikat itu ialah hamba Allah yang ditugaskan untuk mengawal urusan kehidupan manusia.
kemudian kita percaya kepada hari akhirat dan kita percaya kepada qada dan qadar, maka dengan kepercayaan terhadap 6 perkara tersebut, maka akan ditanya apa buktinya? Apa buktinya? Maka bukti di atas keimanan itulah datangnya apa yang disebut dengan rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ialah rukun yang bersifat perbuatan bagi membuktikan akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuan Syekh kita mengatakan Islam itu bermaksud kita menunaikan ibadat haji. Islam itu juga bermaksud kita mendirikan solat 5 waktu. Islam itu juga bermaksud kita berpuasa di bulan Ramadan. Islam itu juga bermaksud kita membayar zakat. Sama ada zakat untuk diri kita yang dinamakan zakat fitrah pada bulan Ramadan ataupun penghujung Ramadan, ataupun kita namakan dia dengan zakat harta ataupun zakat pemilikan yang kita bayar setelah mana kita cukup nisab dan juga haulnya kepada mereka-mereka yang telah Allah nyatakan layak untuk menerima zakat daripada asnaf yang 8 itu. Jadi itu secara ringkasnya apa yang disebut oleh Tuan Syekh mengenai apa yang dinamakan dengan Islam. Jadi 5 perkara ataupun 4 perkara yang dinyatakan oleh Tuan Syekh dalam kitab tadi ataupun apa yang kita baca tadi, ianya adalah sebagai suatu yang dinamakan teras. Tapi itu tidaklah bermaksud bahawa Islam itu ialah 4 perkara itu sahaja. Islam itu masih banyak lagi perintah-perintah Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk kita lakukannya. Masih banyak lagi perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang kita daripada melakukannya. Tapi terasnya ialah apa yang dinyatakan di dalam rukun Islam yang bermula daripada mengucap 2 kalimah syahadah, diikuti dengan solat, kemudian diikuti dengan berpuasa dan diikuti dengan membayar zakat dan penutupnya adalah menunaikan ibadat haji di Mekah. Mari kita baca di halaman 13 ini apa yang dinyatakan oleh Tuan Syekh. Syahdan. Arti Islam itu iaitu mengerjakan barang yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauh barang yang ditegahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diiktikadkan yang demikian itu benar daripada Allah dan Rasulnya seperti barang yang dikata oleh jamaah daripada Imam Abu Mansur Maturidi radhiyallahu anhu. Jadi apa yang saya nyatakan tadi iaitu Islam itu tidaklah terhenti pada 4 perkara sahaja, sebaliknya tuan kitab kita ini juga membuat kesimpulan yang sama, iaitu Islam ialah secara umumnya ialah melaksanakan semua yang disuruh oleh Allah, menjauh ataupun meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan iman. Dia membawa kita kepada pandangan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada cabang Abu Mansur Al-Maturidi, di mana sebahagian kelompok ulama itu mengatakan arti Islam itu mengerjakan barang yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauh barang yang ditegahnya oleh Allah Taala, dan iman dan Islam itu kepadanya itu berlainan dan mafhumnya. Jadi tuan pengarang kita ini apabila dia membuat rumusan bahawa Islam itu bukan sekadar rukun Islam yang 5 itu sahaja, sebaliknya dia merangkumi apa yang Allah suruh, merangkumi apa yang Allah larang. Ianya bersandarkan kepada sebahagian pandangan ulama dalam mazhab ataupun dalam aliran Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian beliau menambah lagi dengan mengatakan bahawa sebahagian ulama dalam aliran pemikiran Abu Mansur Al-Maturidi itu juga mengatakan bahawa iman dan Islam itu berlainan mafhumnya. Iman itu suatu perkara lain, Islam itu satu perkara yang lain.
Namun antara kedua-duanya terdapat mulazamah, iaitu mulazamah ialah saling keterkaitan yang tidak boleh dipisahkan. Maksudnya tidak mungkin kita pisahkan Islam itu dari iman dan juga kita tidak mungkin memisahkan iman itu dari Islam. Di mana perkara seperti ini baginda SAW ada menyebut dengan gambaran bahawa kelaziman itu boleh diumpamakan juga dengan kembar. Baginda SAW bersabda dalam satu hadis, kata baginda, al-imanu wal haya'u qurana idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Iman dan malu itu adalah kembar. Jika diangkat salah satu daripadanya, maka secara automatik terangkatlah satu lagi. Maksudnya seorang yang beriman itu mempunyai sifat malu yang mendalam. Dan seorang yang malu itu adalah salah satu tanda dia seorang yang beriman kepada Allah. Jadi di situ kita namakan dia dengan mulazamah, iaitu saling berkait tetapi kedua-duanya bukanlah sesuatu yang sama. Jadi samalah juga apabila kita menyebut tentang iman dan Islam, di mana iman berkait dengan kepercayaan, berkait dengan keyakinan di dalam hati sanubari kita, manakala Islam pula adalah manifestasi ataupun penjelmaan terhadap apa yang kita imani kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Mari kita baca lagi apa kata Tuan Syekh. Iman dan Islam keduanya itu berlainan mafhumnya. Dan jikalau mulazim keduanya sekalipun, yakni tiada dapat iman melainkan serta Islam, dan demikianlah akasnya. Maksudnya tidak akan sempurna iman itu tanpa gambaran yang ditunjukkan dalam Islam. Demikian jugalah tidak diterima Islam itu jika tidak disertai dengan keimanan kepada Allah dan juga rukun-rukun iman yang lain. Dan kepada iman, Abu Mansur, iman dan Islam itu suatu mafhum, yakni Islam ai iman. Kerana makna Islam kepadanya itu rancana daripada kubul dan izaan kepada hukum Allah Ta'ala serta alam istikbar. Jadi kata dia, bagi Abu Mansur sendiri, beliau tidak melihat iman dan Islam itu berbeza. Sebaliknya, beliau mengatakan iman itu adalah Islam, Islam itu adalah iman. Kenapa Imam Abu Mansur mengatakan begitu? Kerana bagi Abu Mansur, iman itu maksudnya izaan. Ya, tasdik wal izaan, iaitu mempercayai ataupun meyakini dan akur. Jadi apabila seseorang itu sudah mempercayai dan meyakini dan akur akan Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang Allah suruh dia kena buatlah. Jadi seolah-olah kata Abu Mansur, di antara keduanya itu tak ada beza, cuma yang bezanya adalah bersifat lafzi. Kerana bagi Abu Mansur, iman itu asasnya, manakala Islam pula adalah suatu yang hasil daripada keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedikit perbezaan di antara ulama dalam mazhab ahli sunnah, iaitu sebahagian ulama ahli sunnah yang juga mengikut aliran pemikiran Abu Mansur menganggap iman dan Islam itu berbeza, tetapi kedua-duanya saling berkaitan, manakala Abu Mansur sendiri pula melihat iman dan Islam itu ialah makna yang sama, cuma iman itu dari aspek hati, manakala Islam pula dari aspek pelaksanaan. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, jika kita lihat secara lebih horizontal ataupun dilihat secara lebih umum, nampaknya perbezaan itu adalah perbezaan persepsi sahaja, di mana kedua-dua ulama bersetuju bahawa di antara iman dan Islam itu tidak boleh dipisahkan. Okey, sekarang Tuan Pengarang kita cuba menghuraikan kepada kita apa pula yang dimaksudkan dengan haji, apa yang dimaksudkan dengan solat, apa yang dimaksudkan dengan puasa dan sebagainya. Kata Tuan Pengarang kita, syahdan
Arti haji itu iaitu rencana daripada ziarah kepada Kaabahullah dengan mengerjakan rukunnya yang 5. Perkara dan itu ihram. Perkara apa panggil menggunakan 5 perkara. Maksudnya kata dia haji ialah kita pergi ke Kaabahullah, iaitu kita pergi ke Mekah, dan di sana ada satu tempat nama dia Mekah, dan di Mekah itu ada satu masjid yang dinamakan Masjidil Haram, dan di dalam Masjidil Haram itu ada sebuah bangunan bersegi 4 yang dinamakan Kaabah. Jadi kalau kita sebut haji, maka pengertian agama kita haji bermaksud pergi ke Mekah dan masuk ke dalam Masjidil Haram untuk melakukan ibadat tertentu di sekitar Kaabah tadi. Jadi apabila kita sebut begitu, maka tidak bolehlah kita laksanakan haji di Gombak, tak bolehlah kita laksanakan haji di Kelang, di Meru dan sebagainya seperti mana yang didakwa oleh sebahagian orang yang membawa pandangan ataupun membawa ajaran yang tidak benar daripada Islam dengan mengatakan kenapa harus kita pergi haji di Mekah sahaja. Yang kalau kita pergi haji di Mekah sahaja, itu menjadikan Mekah tadi mendapat keuntungan pelancongan yang begitu besar, tidak adil kepada negara Islam yang lain. Begitu juga akan menyebabkan ramai manusia di sana dan menjadikan kesesakan, kesukaran dan sebagainya. Jadi pada kita, apapun alasan yang dikemukakan, haji bermaksud kita hendaklah pergi ke Mekah dan melaksanakan amalan-amalan tertentu di tempat-tempat tertentu di dalam tanah haram itu pada masa iaitu di masa musim haji di bulan Zulhijjah. Jadi itu 2-3 perkara yang mengikat apa yang dinamakan dengan haji. Jadi tuan pengarang kita ini mengatakan haji iaitu kita pergi ke Kaabahullah dengan mengerjakan rukunnya yang 5 perkara. Apa rukun haji yang 5 perkara itu? Pertama ialah ihram. Pertama ialah ihram. Jadi kita memakai pakaian yang telah ditetapkan oleh agama kita, iaitu 2 kain yang tidak berjahit, satu dipakai di bahagian bawah, satu lagi dipakai di bahagian atas, dan kita berniat ihram di miqat yang telah ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita wukuf di padang Arafah. Maksudnya pada hari yang telah ditetapkan itu, kita yang ingin menunaikan ibadah haji hendaklah berada di padang Arafah itu dan berada seketika di situ menandakan apa yang disebut dengan wukuf. Dan yang ketiganya, melakukan tawaf ifadah di Kaabahullah. Dan yang keempatnya, melakukan sa'i di antara 2 bukit Safa dan Marwah. Dan yang kelimanya, bercukur ataupun dipanggil bertahlul. Jadi itu 5 perkara yang menjadi rukun haji yang kita penuhinya, maka kita dikira sebagai seorang yang naik haji ataupun menunaikan ibadat haji. Itu makna haji. Dan arti solat pula, solat pada lughah iaitu pada bahasa Arabnya ialah bermakna doa. As-salatu bermakna ad-du'a. Iaitu dalam bahasa Arab sebelum kedatangan Islam, orang Arab faham apabila sebut solat bermaksud berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila Islam datang, maka Islam telah meminjam perkataan solat itu daripada makna bahasanya sekadar berdoa, dipindahkan makna itu kepada makna yang lebih khusus dan terikat, iaitu melakukan beberapa perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Jadi apabila Islam itu datang, Islam mendefinisikan solat itu dengan makna kita melakukan perkara-perkara yang telah ditentukan ataupun ianya merangkumi bacaan, pergerakan, niat dan sebagainya. Ianya bermula dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Jadi perbuatan seperti itu ianya membawa makna as-salah. Tapi dari segi bahasanya membawa makna doa.
Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ingin saya mengambil kesempatan dalam kesempatan ini untuk memberitahu kepada sahabat-sahabat. Kadang-kadang akhir-akhir ini kita lihat ramai di kalangan kita yang begitu gairah untuk melakukan solat, tetapi kegairahan itu bukanlah didorong untuk melaksanakan solat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa saya berkata begitu, sahabat-sahabat? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia menyuruh kita melakukan sesuatu, Allah akan menyatakan apa tujuan sesuatu itu aku suruh kamu buat. Jadi, kita sebagai seorang yang beriman dengan Allah harus mengetahui dan harus cuba untuk mengetahui jika kita tidak mengetahuinya akan tujuan sesuatu perkara itu disuruh kita lakukan. Misalnya apabila Allah suruh kita berkahwin, fankihu ma tabalakum minan nisa, kahwinilah perempuan-perempuan yang kamu suka padanya. Jadi apabila Allah suruh kita kahwin, pastinya lah ada tujuan yang Allah ingin kita capai daripada perkahwinan itu. Apabila Allah suruh kita makan, maka pastinya lah ada tujuan yang Allah Ta'ala mahu kita capai dari makan itu. Apabila Allah Ta'ala suruh kita solat, maka perkara yang sama jugalah harus kita ingat ada benda yang Allah ingin kita capai melalui solat tadi. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, jika kita tidak mengetahui, pastinya lah solat yang kita lakukan itu dikhawatiri tidak mencapai objektif yang telah dinyatakan. Jadi pada ketika itu, jika kita solat tetapi kita tidak dapat memenuhi ataupun tidak mencapai tujuan solat itu difardukan, maka pada saya ianya dianggap gagal. Bukan saya yang mengatakannya, sebaliknya Allah Subhanahu Taala yang menjelaskan perkara demikian. Jadi oleh kerana itu, selain daripada apa yang dinatakan oleh penulis kitab kita ini mengenai erti solat, sukalah saya membawa di sini bahawa solat itu ada dinyatakan oleh Allah mempunyai dua tujuan. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, aqimis solata li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingati aku. Dan dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebut tentang kesan daripada solat yang kita lakukan. Innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mampu untuk mencegah orang yang solat itu daripada melakukan perkara-perkara yang keji ataupun melakukan perkara-perkara yang bersifat dosa, iaitu yang tidak disukai oleh agama. Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, memenuhi akan kehendak iman yang kita imaninya terhadap Allah, Rasul, Al-Quran, malaikat, hari kiamat dan juga qada dan qadar, merealisasikan akan hasrat itu, maka kita tidak hanya solat dalam erti kata melaksanakan bentuk fizikal ataupun gambaran solat itu sahaja yang bermula dari takbir sehingga salam. Sebaliknya, solat yang akan kita lakukan ialah solat yang berbentuk seperti yang diperintahkan tetapi berusaha dengan pelaksanaan tersebut untuk mencapai tujuan solat itu, iaitu ketika mana kita solat ianya menggamit hati kita untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkait dengan solat. Kemudian Tuan Syekh menyebut pula mengenai puasa. Dan arti puasa itu iaitu rencana daripada imsak, daripada berbuat sesuatu serta dengan niat. Jadi Tuan Syekh mendefinisikan puasa dengan mengatakan puasa itu bermaksud imsak. Imsak maksudnya menahan. Jadi dalam bulan puasa, kita dari segi fiqhnya, kita akan menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi perkara yang membatalkan puasa itu ialah makan, minum ataupun memasukkan sesuatu secara sengaja ke dalam rongga.
iaitu mulut, hidung, telinga, kubul, dubur dan sebagainya. Jadi rongga-rongga yang ada pada tubuh kita itu jika kita masukkan sesuatu secara sengaja, maka itu menunjukkan bahawa kita telah melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Tetapi kita harus ingat, makna daripada puasa itu ialah imsak. Imsak maksudnya kita mengawal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mahu dengan pelaksanaan puasa itu, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dapat mengawal diri kita. Dan kawalan itu tidaklah hanya mengawal makan, tidaklah hanya mengawal minum, tidaklah hanya mengawal perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebaliknya, mengawal itu merangkumi, mengawal diri kita daripada melakukan perkara yang Allah Ta'ala tidak suka. Ataupun mengawal diri kita daripada melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang. Kita boleh kawal nafsu kita, kita boleh kawal mata kita, kita boleh kawal tangan kita boleh kawal segala perilaku kita, maka itulah sebenar yang dimaksudkan ataupun yang diharapkan daripada puasa tadi. Adapun puasa dalam segi fiqhnya ialah menahan kita daripada makan, minum dan melakukan perkara yang membatalkan berpuasa dengan niat untuk berpuasa bermula daripada terbitnya fajar subuh sehinggalah masuknya waktu maghrib. Jadi masa terbit fajar subuh itu kita dah tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat apa-apa yang membatalkan puasa kita sehinggalah azan maghrib. Maka bila dah azan maghrib, kita boleh makan minum kerana tempoh untuk melatih kita menahan ataupun mengawal tadi ialah di antara azan subuh sehingga azan maghrib. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apabila kita sebut yang kita buat itu adalah perintah Allah, maka perlu kita ingat Allah mahu kita tinggalkan apa yang dia suruh itu walaupun kita mampu untuk melakukannya. Dan Allah suruh kita pula lakukan perkara yang tadinya dia larang walaupun kita mampu untuk menahannya. Jadi oleh kerana itu tidak berbangkit persoalan di mana apabila azan maghrib kita pun cepat-cepat minum air, maka ada orang pergeli kita. Wah, teruk benar laparnya. Azan terus minum. Jadi kita jawab pada orang itu, tidak. Bukan kami seorang yang tak tahan lapar. Kita boleh lagi tahan lapar kita sampai besok hari. Tetapi apa yang kita buat ini bukanlah satu pertandingan tahan lapar. Sebaliknya ianya adalah satu ibadah. Jadi ketika mana Allah mengatakan kita tak boleh makan setelah azan subuh, maka kita tak makanlah. Jadi kita tak makan bukan kerana di rumah kita tidak ada makanan. Tapi kita tak makan kerana itu perintah Allah. Dan apabila masuknya waktu maghrib, kita makan dan minum bukan kerana kita tidak tahan lapar ataupun kita seorang yang lemah, yang tidak mampu bertahan lapar. Sebaliknya kita buat itu adalah kerana Allah SWT mahu kita makan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan puasa. Dan arti zakat dalam lugah itu iaitu bertambah-tambah. Perkataan zakat itu ianya mempunyai banyak makna. Ada kala zakat itu membawa makna kita menyucikan sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Itu sebahagian daripada makna zakat, iaitu kita menyucikan, menggambarkan sesuatu itu sempurna dan lengkap. Zakat juga membawa makna nama. Nama iaitu membesar, bertambah dan sebagainya. Jadi dilihat kepada pemilihan kata itu, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahu kepada kita bahawa kita ini adalah makhluk yang amat suka kepada harta. Kerana itu adalah fitrah yang Allah Taala buat pada kita. Innal insana lihubbil khairi lasyadid.
sesungguhnya manusia itu amat-amat suka kepada harta ataupun suka kepada keberuntungan dirinya. Jadi dalam sikap kita yang seperti itu, berlomba-lomba mengumpul harta, dalam sikap kita suka untuk mempunyai harta yang banyak, Allah mengatakan setelah mana kita mempunyai harta tadi lebih daripada apa yang kita perlu dan kita guna, maka hendaklah kita beri pada orang lain. Jadi kita pun terfikir, kita cari duit, cari harta susah-susah, kemudian kena beri pada orang lain. Dan apabila kita beri harta kita pada orang lain, pastinya lah harta itu kalau ada 100, kita beri pada orang 10, maka kita tinggal 9 lah. Kan kita ada RM100, kita beri pada orang RM10, maka kita tinggal RM90. Jadi kita akan bertanya, macam mana agama menganggap memberi zakah itu akan bertambah? Ya, macam mana beri zakah itu duit kita boleh bertambah, sedangkan kita lihat tadi duit 100 bila dah bayar zakat maka duit tu tinggal 90. Jadi apa yang bertambahnya? Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajar kita bahawa apabila kita hidup, kita tidak boleh melihat sesuatu perkara secara mendata sahaja. Sebaliknya kita mesti melihat sesuatu perkara itu secara holistik. Jadi apabila kita melihat dalam bentuk hubungan dan keterkaitannya secara menyeluruh, saya yakin kerana itu adalah perintah agama dan saya secara peribadi pun ada pengalaman sendiri, iaitu apabila kita membayar zakat, apabila kita bersedekah, maka memang benar apa yang kita miliki itu akan berkembang. Memang benar apa yang kita miliki itu akan berkembang. Misalnya kita buat satu contoh. Kalau kita lihat hanya pada duit kita yang ada 100, bila kita beri pada orang RM10, dia kurang duit kita. Tapi perlu kita ingat, RM10 yang kita beri pada orang tadi, pertama kita telah membantu orang itu untuk menggerakkan roda ekonomi. Jadi apabila orang yang kita bantu tadi menggerakkan roda ekonomi, maka berlakulah keterkaitan antara satu sama lain. Jadi apabila berlakunya keterkaitan antara satu sama lain, kita yang mempunyai lebihan duit, mesti kita juga mempunyai kekurangan-kekurangan yang lain. Jadi kekurangan-kekurangan yang lain ada pada kita itu akan dibalas oleh orang yang menerima duit kita RM10 tadi, jadi menjadikan bahawa duit kita yang baki 90 tadi tidak digunakan kerana dibalas oleh orang yang menerima duit kita tadi dengan sesuatu yang lain yang kita juga perlu. Maka akhirnya benarlah apa yang Allah Ta'ala sebut, walau la daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Kalaulah tidak kerana Allah mendorong sebahagian kamu untuk menggerakkan sebahagian kamu yang lain, maka kamu akan dapati hidup ini akan rosak. Jadi oleh kerana itu, kita jangan hanya melihat pemilikan duit sahaja yang kita ada, kerana dikala kita mempunyai lebihan wang, maka kita masih banyak lagi perkara-perkara yang kita kurang, dan pada ketika itu ada orang lain yang tidak mempunyai wang tetapi mereka mempunyai lebihan daripada perkara yang kita kurang. Maka kita saling memberi. Oleh kerana kita kurang wang, kita beri wang, kita lebih wang, kita beri wang kepada orang itu. Orang itu pula dia mempunyai lebihan tenaga dan masa, maka dia memberi masa dan tenaga untuk membantu kita, maka akhirnya roda kehidupan itu berputar dengan baik. Dulu sahabat-sahabat, saya pun tak faham juga. Tapi apabila kita cuba melaksanakan apa yang agama suruh, kita bayar zakat, kita bersedekah, kita membantu, maka saya dapat rasai secara peribadi benarlah apa yang dikatakan oleh agama itu, dan bukan sekadar kita melakukannya, malah kita akan mempromosikan perkara tersebut untuk sama-sama kita lakukan. Lebih-lebih lagi di zaman kita berada dalam kemelut COVID-19 ini, maka banyak-banyaklah kita perlu membantu sesama kita,
maka insya-Allah bila roda ekonomi itu bergerak dengan baik, maka keadaan kita akan kembali pulih seperti sebelumnya. Maka pemilihan kata daripada zakah itu memang tepat. Jadi dari segi istilahnya, zakah itu membawa makna bertambah. Adapun dari segi syaraknya, kita ada dua jenis zakat. Satu dipanggil zakatun nafsi, iaitu zakat mengenai diri kita sendiri. Dan yang kedua, zakatul mal, iaitu zakat harta. Jadi zakat ke atas diri kita ialah sejumlah wang yang telah ditentukan ataupun sejumlah barang yang telah ditentukan, diwajibkan ke atas kita untuk mengeluarkannya pada bulan Ramadan ataupun pada awal Syawal sebelum solat Idul Fitri itu dilakukan. Jadi itu kita panggil dia zakatun nafs, iaitu zakat ke atas diri kita. Adapun zakat yang kedua kita panggil dia ialah zakat pada harta. Di mana Tuan Syekh menyatakan dalam bukunya ini di halaman 13 kata Tuan Syekh kita, iaitu mengeluarkan sesuatu daripada harta yang sampai nisab bagi orang mustahak dan hukumnya semata-mata yang telah tersebut itu, iaitu telah tersebut di dalam ilmu fiqh. Nampaknya Tuan Syekh tidak mengulas panjang mengenai zakat ini kerana ianya persoalan fiqh. Tapi dia menyebut bahawa zakah itu ialah bermaksud kita mengeluarkan sebahagian daripada harta kita yang telah ditentukan oleh syarak, iaitu 2.5% daripada keseluruhan pemilikan harta yang kita ada. Apabila harta kita sudah cukup nisab dan cukup haulnya, iaitu cukup setahun, dibayar kepada pihak tertentu, iaitu pihak berwajib yang kita panggil ulul amri, ataupun kalau di negara kita panggil dengan lembaga zakat ataupun pusat zakat, whatever nama, tetapi ianya adalah suatu tempat di mana umat Islam membayar zakat kepada wakil pemerintah dan zakat itu akan diagihkan kepada asnaf yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran yang kita panggil asnaf 8, iaitu innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi persoalan panjang mengenai perkara itu, saya pun samalah dengan Tuan Syekh ini tidak mahu membincangkannya kerana ianya akan dibincang oleh ustaz-ustaz yang mengajar fiqh yang lebih arif, lebih alim, lebih tahu daripada saya mengenai persoalan ini. Memadailah saya menggambarkan secara umum apakah yang dimaksudkan dengan zakat tadi. Faedah, iaitu suatu persoalan yang ada kaitannya cuma tidaklah kaitan langsung dengan bicara ini. Kata Tuan Syekh, bermula permulaan barang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas segala orang yang mukallaf itu ikrar dengan 2 kalimah syahadah dalam negeri Mekah ba'da ba'thi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya Tuan Syekh cuba menghurai mengenai kronologi terbentuknya rukun Islam tadi. Jadi seolah-olah Tuan Syekh menyatakan rukun Islam itu ada 5, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan juga naik haji. Maka kita mungkin tertanya bagaimana 5 perkara ini terbentuk dan apa dia punya sejarah ataupun kronologinya. Maka Tuan Syekh membicarakan kronologi itu dengan mengatakan bahawa mengucap 2 kalimah syahadah ini ianya bermula di Mekah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan menjadi rasul. Jadi pada hari pertama baginda sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, maka perkara pertama yang dibawa oleh baginda ialah mengajak manusia untuk mengakui akan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui akan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ialah kronologi awal terbentuknya apa yang dinamakan dengan rukun pertama daripada rukun Islam. Kemudian Tuan Syekh kata lagi,
Diwajibkan pula sembahyang 5 waktu ba'da mi'raji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit dalam malam 17 daripada bulan Rejab, 9 tahun daripada ba'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Mekah yang musyarrafah, syarrafahullah taala. Kata tuan kitab kita ini, adapun sembahyang 5 waktu pula, sejarah kelahirannya ialah berlaku setelah mana Nabi selesai daripada Isra' dan Mi'raj. Kita semua tahu baginda sallallahu alaihi wasallam telah naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kematian isterinya dan juga kematian pakciknya Abu Talib. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Taif, dan sepulangnya daripada Taif, di mana orang Taif tidak menerima baginda, maka bagi menghiburkan hati baginda yang luka dan sedih tadi, maka Allah Ta'ala membawa baginda bertemu dengannya untuk menyatakan selepas daripada ini Allah sendiri akan bertanggungjawab untuk memelihara baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan apa yang berlaku itu, maka baginda SAW diberikan oleh Allah sembahyang 5 waktu. Dan sejak daripada itulah, kita pun solatlah, di mana selepas pada Allah memfardukan solat ke atas baginda dan seluruh umatnya untuk solat 5 waktu selepas daripada pulangnya baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah pada malam Mi'raj, dan ianya berlaku pada malam 17. Malam yang ketujuh terakhir, iaitu 27 daripada bulan Rejab tahun yang ke-9, ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah. Itu mengenai sejarah sembahyang. Kemudian Tuan Syekh ada berbicara ataupun menukilkan 2 riwayat. Satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dan satu lagi riwayat daripada Ibnu Abbas mengenai asal solat itu ataupun asal rupa solat. Kata beliau, dan permulaan sembahyang 5 waktu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sembahyang zuhur pada hari 17 daripada bulan Rejab, kemudian turunnya daripada Mi'raj sallallahu alaihi wasallam. Katanya sembahyang yang pertama yang baginda sallallahu solat ialah sembahyang zuhur pada hari ke-7 itu. Itu sembahyang yang pertama, maksudnya mula-mula sembahyang bukan subuh. Mula-mula sembahyang ialah sembahyang zuhur. Okey. Diwajibkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya memberi zakat, yakni fitrah dan zakat harta di dalam 15 hari pada bulan Sya'ban dalam hijrah 2 tahun di Madinah. Adapun secara zakat pula, ianya berlaku pada tahun kedua hijrah setelah baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, maka pada tahun kedua baru diwajibkan zakat. Dan zakat itu pertama kalinya diwajibkan ialah zakat fitrah. Kemudian barulah diikuti dengan zakat harta. Dan diwajibkan pula puasa pada bulan Ramadan di dalam akhir bulan Sya'ban kepada hijrah 2 tahun pula. Nampaknya pada tahun kedua baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, 2 daripada rukun Islam diwajibkan. Pertama, diwajibkan zakat, dan yang kedua diwajibkan puasa. Jadi nampaknya dia wajibkan puasa dululah. Lepas ujung puasa tu baru dia wajibkan zakat fitrah, lepas zakat fitrah barulah zakat harta. Jadi pada tahun kedua itu banyaklah peristiwa besar berlaku dalam agama kita, berlaku juga apa yang dinamakan dengan perang Badar, berlaku juga apa yang banyak besar dalam sejarah agama kita berlaku pada tahun kedua tadi. Maka diwajibkan pula puasa pada bulan Ramadan dalam akhir bulan Sya'ban kepada hijrah 2 tahun pula. Maka diwajibkan pula naik haji kepada Ka'batullah dalam hijrah Nabi 5 tahun. Adapun kefarduan untuk melaksanakan ibadat haji berlaku pada tahun ke-5 ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Syahdan diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah. Ini yang saya maksudkan tadi, iaitu ada 2 riwayat. Satu riwayat daripada Aisyah
Satu lagi riwayat daripada Ibnu Abbas mengenai asal usul solat. Tadi dia menyebut mengenai sejarah kewajipan solat, di mana sejarah kewajipan solat bermula pada malam Isra' dan Mi'raj, sekepulangan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Isra' Mi'raj itu, maka selepas itu mulalah baginda SAW melaksanakan solat fardu. Dan solat fardu yang pertama dilaksanakan oleh baginda setelah turun daripada Mi'raj itu ialah solat zuhur. Adapun mengenai bentuk serta rakaat solat pula, di sini ada hadis daripada Aisyah, kata Tuan Syekh, diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya permulaan sembahyang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sembahyang 5 waktu itu 2 rakaat. Maksudnya asalnya solat kita ialah 2 rakaat. Zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isyak 2 dan sebagainya lah begitu. Maka kemudian disempurnakan 4 rakaat dalam 3 waktu. Dia punya proses. Mula-mula setiap waktu itu disolatinya secara 2. Kemudian dikembangkan untuk 3 waktu ini kena sembahyang 4, iaitu pada solat zuhur, asar dan juga isyak. Dinaikkan daripada 2 jadi 4. Ya? Diwajibkan, kemudian disempurnakan 4 rakaat dalam 3 waktu, iaitu zuhur, asar dan isyak. Dan disempurnakan sembahyang maghrib 3 rakaat. Kemudian ditambah solat maghrib menjadi 3 rakaat. Adapun solat subuh dikekalkan dengan 2 rakaat. Itu riwayat yang datang daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun riwayat yang datang daripada Ibnu Abbas pula dan lainnya, iaitu daripada riwayat yang lain, bahawa sesungguhnya difardukan oleh Allah Taala 5 waktu itu 4 rakaat. Jadi dari riwayat Ibnu Abbas kata 4 dulu. Daripada Aisyah memperlihatkan 2, kemudian mengembang, bertambah. Adapun daripada riwayat Ibnu Abbas mengatakan ia terus bermula dengan 4 rakaat. Melainkan sembahyang maghrib telah turun dalam bentuk 3 rakaat. Dan sembahyang subuh 2 rakaat. Seolah-olah Ibnu Abbas mengatakan pattern sembahyang kita itu berlaku secara sekaligus. Iaitu turun perintah zuhur, asar dan isyak 4, maghrib 3, subuh 2. Itu riwayat Ibn Abbas. Tapi riwayat Aisyah mengatakan tidak. Bermulanya 2, kemudian dinaiknya 4 pada 3 solat, kemudian diberi 3 pada maghrib dan dikekalkan 2 pada solat subuh. Itu apa yang dinyatakan oleh riwayat Aisyah dan juga riwayat Ibn Abbas. Jadi bagi kita itu adalah sebahagian daripada apa yang menjadi sejarah akan perkembangan perkara tersebut. Tapi yang penting bagi kita sebagai umat yang datang setelah agama ini dilengkapkan seperti mana yang dinyatakan oleh Allah SWT, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi oleh kerana agama yang dibawa oleh Nabi itu telah sempurna, maka kita lakukanlah seperti yang telah disepakati oleh para ulama kita, apa yang telah disepakati oleh orang-orang terdahulu sejak berzaman mengenai bentuk solat, bentuk agama yang telah mereka lakukan. Di ujung sekali, dan kata setengah ulama radhiyallahu anhu, dan diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj itu 2 rakaat ketika waktu pagi hari dan 2 rakaat pada waktu isyak, dan permulaan diwajibkan puasa sebelum diwajibkan puasa pada bulan Ramadan itu ialah hari Ashura. Ada sebahagian ulama yang menulis mengenai sejarah pensyariatan ini dengan mengatakan bahawa pada malam Mi'raj itu diwajibkan 2 rakaat, kemudian ditambah. Nampaknya selari dengan apa yang disebut oleh Aisyah. Padahal puasa pula, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, diwajibkan berpuasa pada hari Ashura. Pada hari Ashura, ianya diwajibkan kerana melihat orang-orang Yahudi berpuasa, maka baginda SAW tidak mahu umat Islam meniru agama lain, maka diwajibkan berpuasa sehari dengan hari Ashura ataupun
sehari Ashura dengan selepas hari Ashura. Jadi itu dikatakan puasa yang pertama wajib. Dan kata setengah ulama, puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan daripada Ashura maka dimansuhkan dengan puasa pada bulan Ramadan. Setelah datangnya perintah berpuasa dalam bulan Ramadan, puasa pada hari Ashura itu telah dimansuhkan kewajipannya, maka kekalah dengan ianya sebagai puasa sunat. Ketahui olehmu bahawa sesungguhnya ibadat itu ada kalanya yang bangsa kau seperti ikrar. Dan pula mengenai kesimpulan daripada rukun Islam tadi, di mana Tuan Pengarang kita mengatakan ada kala jika kita analisis 5 ibadat tadi secara umumnya kita akan dapati ada ibadat yang berbentuk bicara ataupun menggunakan lidah. Ianya seperti mengucap 2 kalimah syahadah. Ada kalanya pula ibadah itu berbentuk qaul, iaitu berbentuk ucapan, dan ianya bersifat menyucikan. Maka ianya adalah seperti ibadat puasa di bulan Ramadan. Ada kala ibadat itu datang dalam bentuk penggunaan harta, maka ianya diumpamakan seperti zakat. Dan ada kalanya ibadat itu menggabungkan kesemuanya, iaitu menggabungkan praktis dengan fizikal, menggabungkan harta, menggabungkan menahan diri daripada melakukan sesuatu, ianya dihimpunkan dalam ibadat, melaksanakan ibadat haji. Jadi itu lebih kurang apa yang dapat kita bincangkan, hal-hal yang berkait dengan Islam. Dan saya rasa pada awal kuliah saya tadi, saya sebut bahawa Islam itu ada 2 pandangan dalam mazhab kita, di mana sebahagian besar ulama mengatakan Islam dan iman itu adalah berbeza, namun ianya saling berkait di antara satu sama lain. Tidak boleh diterima Islam tanpa rukun iman, dan tidak sempurna rukun iman itu tanpa mempraktiskan apa yang terdapat dalam rukun Islam. Adapun Imam Abu Mansur berpandangan iman dan Islam itu adalah sama. Tapi jika diteliti dengan baik, nampaknya pandangan-pandangan ulama dengan pandangan Abu Mansur itu tidak banyak beza, cuma hanyalah bersifat persepsi saja ataupun bersifat dimensi tertentu. Tetapi kedua-dua mereka mengatakan bahawa iman dan Islam itu tidak boleh dipisahkan. Kemudian Tuan Syekh cuba membawa mengenai iman dan Islam tadi dengan menyebut apakah dia yang dimaksudkan dengan naik haji, apakah dia yang dimaksudkan dengan solat, apakah yang dimaksudkan dengan zakat, apakah yang dimaksudkan dengan puasa tadi. Kemudian Tuan Syekh membawa kita mengenai kronologi pensyariatan mengenai syahadah, mengenai solat, mengenai puasa, zakat dan juga haji, dan diakhirkan perbincangan ini mengenai bentuk-bentuk solat yang dilakukan, dan akhirnya dia mengulas mengenai keterkaitan antara syahadah dengan solat, solat dengan puasa, puasa dengan zakat, dan akhirnya dirangkumkan dalam ibadat haji. Jadi betapa indahnya agama kita dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Berkuasa, Tuhan yang Maha Bijaksana, Tuhan yang Maha Penyayang, membentuk sedemikian rupa agama yang begitu sempurna, diberikan kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan kita di muka bumi ini sebagai hamba yang taat kepada Allah, dan akhirnya hidup kita ini akan diberkati, dan dalam waktu yang sama kita mempunyai masa untuk mengusahakan kehidupan kita di dunia ini dengan mencari rezeki, mengusahakan hidup kita di dunia ini dengan bersenda gurau dengan keluarga, mempunyai ruang untuk kita bersama dengan kawan-kawan. Akhirnya kita merasakan hidup kita di dunia ini adalah satu kehidupan yang cukup baik dan harmoni, dan insya-Allah apabila kita pulang ke akhirat nanti, kita juga akan diredai oleh Allah dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu dulu bicara saya mengenai ilmu tauhid pada pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada 2 minggu yang akan datang, dan kita akan sambung lagi mengenai persoalan yang berkait dengan adakah iman itu bertambah ataupun tidak, dan bagaimana iman seseorang itu menjadi kurang ataupun terbatalnya iman seseorang itu. Moga Allah Subhanahu Wa Taala
memanjangkan usia kita dalam ketaatan dan memberikan kepada kita kesempatan yang lain untuk sama-sama kita mendalami ilmu tauhid ini. Semoga akidah kita betul, Allah itu kita kenal, baginda sallallahu itu kita cinta, dan akhirnya hidup beragama kita ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri bicara saya ini dengan lafaz yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.